ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun bermula dalil sama Allah Ta'ala itu, jadi untuk para penonton, wabil khusus jemaah muslimat di surau Al-Ittihadiyah Shah Alam, pada pagi ini insyaAllah kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan bagi Syekh Zainul Abidin Ibnu Muhammad Al-Fattani Al-Makki Summal Filfilani rahimahullahu ta'ala. Pada minggu lepasnya kita telah bahas sedikit daripada sifat sama', iaitu sifat pendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pada pagi ini kita sambung iaitu dalil. Kerana setiap daripada perbahasan sifat Allah Ta'ala itu ada 3 kewajipan. Wajib kita mengetahui wujubul wajib, mesti benda yang tentu mesti. Wajib kita mengetahui istihalatul mustahil, tentu tidak sifat yang tentu tidak, lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya ialah wajib kita mengetahui dalil. Jadi hari itu dalil kita tak masuk lagi. Dalil sifat samad ni kita belum masuk lagi. Hari ni, pagi ni insyaAllah kita akan masuk dalil. Jadi hak lepasnya kita telah pun mengetahui wajibnya kita kena i'tikad wujubul wajib. Apa wujub? Mesti. Mesti itu wujub. Wajib tu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samad, sifat pendengar. Jadi mesti Allah Ta'ala bersifat di zatnya sifat pendengar. Orang panggil wujubul wajib. Kemudian wajib kita kena tahu juga istihalatul mustahil. Apa istihalah? Tentu tidak benda atau sifat yang tentu tidak lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Iaitu apa? Tentu tidak di zat Allah Ta'ala tu ada sifat peka, iaitu lawan bagi pendengar. Jadi kita kena i'tikad tentu tidak Allah Ta'ala tu peka. Gitu. Tu dua kewajipan. Wajib tahu wujubul wajib dan wajib kena tahu istihalatul mustahil. Gitu. Kemudiannya hari ini kita nak masuk dalil. Adapun dalil sama, adapun bermula dalil yang menunjukkan di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama, sifat pendengar,
Dan tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawannya, lawan bagi sama, yakni peka. Itu ialah firman Allah Ta'ala. Jadi sifat sama, basar dan kalam ni, kebanyakan ulama usuluddin, kebanyakan ulama tauhid ni ataupun ulama kalam ni, mereka mendahulukan dalil naqli, dalil yang dipindah daripada Al-Quran atau Sunnah, melebihi daripada dalil akli. Kerana apa? Kerana dalil akli di dalam perbahasan sifat sama, basar dan kalam ni kurang kuat, bukan tak kuat, kurang kuat berbanding dengan dalil nakli. Kenapa? Kerana secara akalnya seseorang tu kalau dia pekak, dia bisu, dia buta, apakah terhalang daripada dia tu pandai mengadakan, membuat apa-apa perkara? Tidak. Cuba kita tengok, adakah ramai orang yang buta boleh hafal Quran? Kita hak celak ni pun mengakak baca Al-Quran. Kita tengok. Ada orang yang pekak, yang buta, tapi boleh macam-macam kemahiran. Tengok. Tu ada orang yang bisu, boleh buat itu ini, banyaklah kemahiran. Jadi seolah-olah dari akalnya, apa salahnya kalau Tuhan tu buta, pekak, bisu, dia boleh buat juga alam ni. Maka sebab tu agak kurang kuat power dia daripada berbanding daripada dalil nakli. Maka kerana itulah sifat sama, basar dan kalam, kebanyakan ulama akidah, ulama tauhid kita mendahulukan dalil Al-Quran dan Sunnah daripada dalil akal. Bukan tidak ada dalil akal tu ada juga, tetapi mendahulukan dalil Quran dan Sunnah atau dalil nakli, kerana pada pihak kuat tu kuat dalil nakli dari berbanding dengan dalil akli di dalam perbahasan sifat sama, basar dan kalam. Itu. Nanti kita akan masuk sikit dalil akli. Kita tengok dulu dalil nakli, dalil yang dipindah ambil daripada Al-Quran atau Sunnahnya, apakah yang dibawa datang oleh muallif. Adapun bermula dalil yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama, iaitu sifat pendengar, dan tentu tidak. Dalil ini juga menunjukkan tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat peka. Lawan bagi sama itu ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Artinya, yakni terjemah. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah ambil perkataan daripada bahasa Arab, Innallaha sami'un basir. Bahasa Melayunya, apakah translate-nya? Terjemah. Kalau makna tu kita kena buka tafsir-tafsir lah. Artinya, yakni terjemahnya bahawa Allah Ta'ala itu amat mendengar lagi amat melihat. Dalam Qurannya Allah Ta'ala tak kata Innallaha Ta'ala yattasifu bisifatis sam'i. Tak ada. Tapi kalau kita Jawi tu rasa kena memperbetulkan tu ejaan dia tu. Sebab dia eja sami' tu dengan samuk. Dia kena tambah ya lagi. Basir tu betul dah. Bukan innallaha sam'un, bukan innallaha sam'un, bukan innallaha sami'un basirun. Allah Ta'ala itu, bahawasanya Allah Ta'ala itu maha mendengar. Mana amat mendengar, maha mendengar. Sirah mubalaghah dia panggil. Tu basirun, lagi maha. Mana amat melihat, lagi maha melihat. Jadi di sisi kita orang ahli sunnah wal jamaah, pastilah secara dilalah iltizamiah. Secara dilalah iltizamiah ni makna secara pengertian yang automatik. Satu zat yang mengatakan diri dia tu mendengar, pasti dah zatnya bersifat dengan sifat pendengar. Ini jalanan ulama ahli sunnah wal jamaah memahami kata bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama. Walaupun dalam Quran Allah Ta'ala kata Innallaha Ta'ala yattasifu bisifatis sam'i. Memanglah tak ada. Lepas tu dalam Quran katakan Innallaha sami'un. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar.
Maka secara pengertian akalnya kita tidak boleh nak faham satu zat tu maha mendengar, melainkan mesti ada di zat dia sifat sama, sifat pendengar. Itu dia panggil adalah apa? Cara mengerti dalil, pengertian yang difahami oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan jalan dilalah iltizamiyah, dia panggil dilalah iltizamiyah. Apa dilalah ni? Mana pengertian iltizamiyah secara lazim, secara automatik lah. Itu secara automatik lah, mudah. Kalau orang Kelantan, orang Tani, kita terjemah lazim ni maknanya tikan turu. Tikan turu, mana tikan kat turu pergi, mana auto lah. Auto dia tu panggil sami. Baik, jadi dalil ni termasuk dengan sifat basar sekali tu, kerana innallaha sami'un basir. Sebab itulah para penonton yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tauhid yang lain, dan ada lagi kebanyakan ulama-ulama tauhid apabila masuk membicarakan sifat samad, mereka kadang-kadangnya menggandingkan samad dan basar selalu. Contohnya kita Tijanud Dirari kalau tak silap, kalau kita Arab kan. Begitu juga kita, kalau kita Jawi ni Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi, karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani. Dalam kitab Faridah dan kitab-kitab seumpamanya lah, banyaklah kitab Arab baik, kitab Jawi baik. Setengah-setengah alim ulama kita ni bila masuk nak bahas sifat samad, masuk juga bahas sifat basar sekali selalu dah. Masuk nak bahas sifat samad, selalu dah sifat basar. Kenapa? Kerana dalil ni kadang-kadangnya mari dengan dua-dua, sami'un basirun. Tapi kenapa kau didahulukan sifat samad? Ini kerana Al-Quran mendahulukan menyebut dengan sifat samad. Itu disebut dalam kitab-kitab ulama'nya, wa quddimas sam'u 'alal basari litaqaddumihi fil Qur'ani wa li'annahu afdalu minal basari fi haqqil hawadisi 'ala sahihi. Itu wa quddima, dan didahulukan oleh ulama. Oleh ulama mendahulukan maknanya wa quddimas sam'u, dan didahulukan oleh sifat pendengar 'alal basari. Cuba kita cari kitab-kitab usuluddin, tak ada bila basar dulu kemudian baru samad. Kebanyakan ulama-ulama usuluddin ni bila samad dulu baru basar. Kenapa kau samad dulu baru basar? Tidak basar dulu, nak bila hak mana dulu? Tak apa belaka sebenarnya, tak salah pun. Tapi ulama bilang tu bukan sia-sia, ada sebab musabab dia. Macam dululah kita dah bahas kenapa bila wujud dulu. Nak bila kudrat dulu boleh, tapi bila wujud dulu. Kemudian kenapa lepas wujud kidam, lepas kidam baqa, lepas tu ada sebab-sebab belaka tu. Kenapa terkadang ulama bila sifat ma'ani pertama hayat, ada hak bila kudrat, ada hak bila ilmu dulu. Itu iktibar lain-lain. Ada sebab musabab belaka kenapa ulama bila hak ni dulu, hak ni kedia itu. Sama juga kenapa ulama bila samad basar kalam, tidak basar samad kalam. Tu. Dan kenapa tidak dibila kalam samad basar? Tu ada sebab belaka tu. Ni. Jadi kita ambil dulu. Kenapakah samad didahulukan daripada basar? Disebut oleh alim ulama kita, wa quddimas sam'u 'alal basari, dan didahulukan sifat pendengar daripada sifat basar, sifat pelihat, litaqaddumihi fil Qur'ani, kerana kerana didahulukan akan sifat sama itu fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Mana ni dalil ni? Cuba kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata mana? Wa huwas sami'ul basir, innallaha sami'un basir. Dalam Quran sendiri pun Allah Ta'ala mendahulukan samad daripada basar. Itu pertamanya kenapakah alim ulama kita mendahulukan samad daripada basar? Kerana apa? Pertamanya kerana Al-Quran sendiri mendahulukan samad daripada basar, iaitu sami'un basirun, zat yang maha amat mendengar dan zat yang maha amat melihat. Secara dilalah iltizamiyah di sisi kita orang ulama ahli sunnah wal jamaah,
zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat, pasti zat tu bersifat dengan sifat pendengar dan pelihat. Bersifat dengan sifat sam'un dan basarun. Baik. Yang keduanya, kenapakah ulama mendahulukan sama' daripada basar? Selain daripada Al-Quran sendiri mendahulukan sama' daripada basar, ilah yang keduanya, wali annahu afdalu minal basari fi haqqil hawadisi alal qawlis sahihi. Itu. Tuh. Ilah ni makna alasan. Nah, ilah yang kedua, kenapakah ulama-ulama kita bilang sama' dulu kemudian baru basar? Selain daripada kerana Al-Quran sendiri mendahulukan sama' kemudian barulah basar. Ilah yang kedua, alasan yang keduanya ialah kerana wali anna sam'a, kerana sama' sifat pendengar tu sendiri afdalu, terlebih afdal minal basari, daripada sifat pelihat, fi haqqil hawadisi, pada hak kita, hak makhluk yang baru ni, di sisi kita makhluk yang baru, manusia ni. Kata lagu ni alal qawlis sahihi, ay in jaraina ala qawlis sahihi lah, jika kita menjalani di atas pendapat yang sahih. Tuh, kerana muqabil baik qaul yang sahih itu mengatakan sifat pelihat lebih afdal daripada pendengar. Tapi di sisi qaul yang sahih, sifat pendengar lebih afdal daripada sifat pelihat di sisi kita tu, makhluk ni. Bukan kira hak Tuhan ni, bukan ni. Kira hak kita makhluk ni. Manusia tu kalau dia pekak dengan dia buta, hak mana hak lebih? Di sisi qaul yang sahih, orang yang buta itu lebih daripada orang yang pekak. Artinya orang yang buta tu makna dia ada sifat pendengar, tapi dia tidak ada sifat pelihat. Maka orang ni lebih afdal daripada orang yang melihat tapi pekak. Dah ni. Tu Imam Ghazali sendiri mengatakan mendengar lebih baik daripada melihat. Mendengar lebih baik daripada melihat. Kenapa? Cuba kita siasat tengok. Kalau kita pergi ke Mesir lah, ini mengikut pengalaman saya lah, wallahu alam lah, tuan-tuan semua, para hadirin semua tu, saya wallahu alam lah, tak tahulah pengalaman orang lain pengalaman. Pengalaman saya masa saya duduk mengaji kat Mesir dulu, ada banyak saya berjumpa orang-orang yang buta tetapi hafizul Quran, hafal Quran. Dia tak pekak. Ada doktor yang mengajar di kuliah Usuluddin tu buta, tapi hafiz Quran, pensyarah, lecturer, doktor dalam kuliah Usuluddin di Al-Azhar ada. Tetapi saya tak pernah jumpa lagi doktor yang pekak tidak buta, tak ada. Setakat ni tak jumpa lagi. Sama juga di makam Imam Syafi'i, di Hayu Syafi'i. Ada seorang guru Quran tu dia buta, hafiz Quran, tok guru Quran, Syekhul Qura, Syekh Quran, tapi buta. Pekak tak? Tak pekak. Sehingga saya cerita dah sebelum ni, kalau dia dengar orang baca Quran sebelah hilik sana, maka Imam Syafi'i duduk tengah, dia duduk mengajar sebelah ni, ada orang duduk baca Quran sebelah sana, salah. Dia duduk sebelah sini tu boleh tegur. Salah tu. Kalau kita kat salah tu. Dia boleh tegur. Kenapa dia tak pekak? Tu hanya dia buta je. Sebab tu saya tengok banyak lagu tu. Jadi di sisi kita makhluk ni, pada hak tubuh badan kita makhluk ni, antara sifat pendengar dan sifat pelihat, mana hak afdal? Sifat sama, sifat pendengar lebih afdal daripada sifat pelihat. Tu. Kerana melihat ni terus jatuh ke hati, dari mata jatuh ke hati. Maka sebab itulah orang yang pekak tetapi tidak buta jarang yang hafal Quran. Sebab apa? Dia boleh lihat juga maksiat dengan mata dia, walaupun dia tidak boleh dengar maksiat, tapi dia boleh lihat maksiat. Dia kalau lihat ni sedap masuk ke dalam hati, dari mata jatuh ke hati. Cemarlah hati. Susah, lebih cemar hati orang yang melihat daripada orang yang pekak. Orang yang
Orang yang buta. Gitu. Lebih cemar hati orang yang boleh melihat daripada orang yang buta. Orang buta dia tak boleh lihat. Dia tak nampak aurat. Orang tu orang ni telanjang ke orang buat berapa dia tak nampak. Cuma dia boleh dengar. Jadi terkadang dengar ni, nah kalau dia orang ada email, dia tahu kata orang panggil ni haram ni, ngopak, ribah, namimah ni. Maka dia boleh akak punggung tinggal. Tu kerana al-mustami' syarikun bil qaili. Nah, orang yang mendengar, mustami'in tu, orang yang mendengar tu bersyarikat, bersekutu, berakan kongsi, bersyarikat sendi yang berhak dengan orang yang bercakap. Nah, jadi kalau orang bercakap tu benda baik, maka orang mendengar pun tupai dengan benda baik, boleh pahala sekali dengan orang bercakap. Orang bercakap benda hak tak baik, ribah, ngopak, namimah, adu domba, pelaga orang, berapa tak kira dah. Maka orang hak mendengar sendiri tu pun boleh dosa juga, walaupun hak bercakap tu orang lain. Itu kenapa mustami'in syarikun bil qail. Para pendengar itu bersyarikat dengan orang yang bersyarah, tukar ceramah. Jadi kerana itulah didahulukan sifat pendengar daripada sifat pelihat. Kerana apa tadi? Kerana dua. Pertama, kerana Al-Quran sendiri mendahulukan pada hak Allah Ta'ala yang sifat sama daripada basar. Wa quddimas sama'u 'alal basari litaqaddumihi fil Quran. Itu satu. Yang kedua, kerana apakah mendahulukan sifat sama daripada sifat basar? Wali anna sam'a, kerana sama sifat pendengar tu afdalu minal basari, lebih baik, lebih layak, lebih bagus daripada sifat pelihat fi haqqil hawadisi, pada hak kita tubuh badan makhluk yang baharu ni. In jaraina 'alal qawli sahihi, kalau kita menjalani di atas pendapat yang sahih. Itu. Dan memang betul lah, pendapat yang sahih tu betul sungguh lah. Kenapa? Kerana sifat pendengar tu lebih baik daripada sifat pelihat. Dengan berlaku sungguh kita lihat dengan mata kepala saya lah, saya tengok. Setakat orang panggil hayat hidup ni, setakat orang panggil pengalaman saya ni, tak pernah jumpa tok guru Quran, tok guru ilmu agama ke, pensyarah di Azhar ke, syekh-syekh ulama ke yang pekak, tidak buta, tak ada. Kalau buta tidak pekak, ada. Berartinya dia tu bersifat dengan sifat sama, pendengar. Tapi bahasa tak ada, kerana tu buta. Itu ada. Tapi kalau tak buta, makna sifat pelihat ada, cuma pekak je. Tak boleh mendengar. Saya tak pernah jumpa lagi orang tu boleh jadi ulama. Dari sini. Tak pernah jumpa lagi. Jadi kerana itulah qaul sahih mengatakan sifat pendengar itu lebih baik daripada melihat. Terkadang mata boleh membohongi kita, dan mata juga boleh melihat perkara-perkara maksiat, dan bila melihat benda-benda tersebut susah nak kita alihkan mata kita, dan apabila daripada mata tu jatuh ke hati. Bersalahan sifat pendengar. Pendengar lain. Dia tak nampak rupa orang, bentuk ni. Maka kerana tu orang yang buta tapi boleh mendengar, ada sifat pendengar, itulah pada nisbah suci hatinya lebih suci daripada orang yang mampu melihat tapi tidak mampu mendengar. Pekak tapi boleh tengok, boleh lihat, kan ada sifat pelihat. Itu. Baik, habis itu. Itu dalil nakli, dia panggil dalil yang diambil daripada Quran dan sunnah, atau sunnah lah. Dalam sunnah tu kena cari sendirilah, dia tak sebut dalam ni. Kemudian dalil akal pula, bagaimana kita nak proses mikir. Tadi kata dalil akal tak kuat ya, tapinya pasti juga akal kita tu kena guna untuk mengambil natijah. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar, dan tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pekak. Lagu mana? Gini, jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat pendengar. Kalau Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan sifat pendengar, tentu Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat pekak. Tu. Tubuh gitu. Laulam
yattasifu subhanahu wa ta'ala bis sam'i lazima an yattasifa bis samami. Jikalau tidak bersifatlah oleh Allah Ta'ala, kita fikir dengan akal kita, kalau Tuhan tidak ada sifat pendengar, lazima, pasti dah an yattasifa, bahawa dia bersifat bis samami, dengan pekak. Nah, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat pendengar, dia tidak boleh mendengar, bermakna dia tidak bersifat dengan sifat pendengar, pasti dia bersifat dengan sifat pekak. Tu. Kalau dia bersifat dengan sifat pekak, adakah pekak tu orang panggil sesuatu kesempurnaan bagi zat Tuhan? Sempurna tak pekak tu? Jangan kata Tuhan. Di zat kita pun kalau pekak tu tak sempurna. Cuba tanya orang pekak. Tanya orang pekak. Tu demo ke, kalau ada orang panggil doktor ke yang mampu untuk menghilangkan pekak demo, supaya demo tu boleh mendengar balik, boleh bersifat dengan pendengar dan boleh mendengar balik, demo nak tak? Demo berajak tak? Pasti dia akan jawab, kawan nak? Kawan pun nak tu. Mana siapa-siapa boleh menghilangkan sakit pekak ni? Pekak tu orang panggil afat lah, sakit, penyakit. Siapa? Kawan nak? Itu. Maka berhajat tak dia kepada orang yang menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia, di tubuh dia, kalau makhluk ni? Kalau Tuhan tu tak bersifat dengan sifat pendengar, pasti dia bersifat dengan sifat pekak. Maka pekak tu kesempurnaan ke kekurangan. Maka berhajat tak Tuhan tu nak iftikar ke tidak Tuhan tu kepada zat yang lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia? Pasti dia berhajat. Maka kalau gitu luputlah makna ketuhanan. Kata Tuhan tu mesti tak berajak gapo-gapo, dan semua benda lain tu berajak ke dia belaka. Al-istighna'u an kulli ma siwah wa iftikaru kulli ma siwahu ilaihi. Nah, dia tak berajak gapo-gapo, terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, artinya tak berajak gapo-gapo selain daripada dia. Dan selain daripada dia, semua berajak ke dia belaka, tak boleh lepas dengan dia. Tiba-tibanya pekak. Bila pekak, makna dia pun berajak juga kepada orang lain supaya menghilangkan pekak yang ada di zat dia. Kalau gitu luput makna ketuhanan. Makna Tuhan bukan Tuhan. Maka kalau Allah Ta'ala bukan Tuhan, bagaimana nak boleh ada makhluk berjergut begini mo ni? Tentu batil dah. Sebab tu lakin ittisafuhu bisamami tu batilun, akan tetapi bersifatnya Allah Ta'ala dengan pekak tu batilun, dusta, bohong, palsu. Kenapa? Kerana li'anna samama, kerana bahawasanya sifat pekak tu sifatu naqsin, ialah sifat kekurangan. Wan naqsu alaihi ta'ala muhalun, dan kekurangan di atas zat Allah Ta'ala tu sifat bertentu tidak, lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Kalau ada, la yaftakiru ila fa'ilin ila ilahin. Nescaya kalau ada sifat pekak di zat Allah Ta'ala, la yaftakiru lah, pasti dia berhajat ila muhdisin, ila fa'ilin, ila ilahi. Nescaya dia berhajat kepada orang yang menghilangkan sifat pekak dia, orang yang menjadikan sifat pendengar bagi dia. Maka Tuhan tu kalau dia berhajat kepada benda lain, itu bukan Tuhan. Kerana Tuhan ni mesti lepas tak berhajat gapo-gapo. Dia mesti tak berhajat gapo-gapo kepada selain daripada dia. Dan selain daripada dia, semua tak boleh lepas berajak ke dia belaka. Itu baru orang panggil tu Tuhan. Kenapa? Kerana ada hukum ketuhanan. Dah habis situ. Maka bila kita faham lagu tu, kejaplah, yakinlah dalam hati kita bahawasanya mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar. Itu dia panggil kewajipan yang pertama, kita i'tikad dengan wujubul wajib. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar. Yang keduanya, kewajipan yang kedua, mesti kita i'tikad istihalatul mustahil. Tentu tidak di zat Allah Ta'ala ada sifat pekak. Dua.
Kemudian dalil pegangan kita, i'tikad kita tadi tu mesti orang panggil daripada dalil naklinya kita telah hurai dah tadi, dan dalil aklinya juga telah kita huraikan tadi. Habis situ. Baik. Kemudian barulah kita nak masuk sifat basar. Dan basarun ertinya erti basar. Ertinya erti basar melihat. Mudah-mudahan yang lebih tepatnya ialah pelihat. Kerana melihat ni ialah terjemah daripada ta'alluq sifat sama'. Apa tugas sifat sama'? Melihat. Apa tugas sifat pelihat? Melihatlah. Tu lagu tu. Nah, jadi sebagaimana hak telah kita syarah dah sebelum daripada ni start mula daripada sifat ma'ani kudrat, kita senantiasa ulang semua supaya kita takut lupa. Jangan kita lupa. Tu sifat ma'ani ni sifat maknan. Apa maknan? Sifat yang wujudi, ada diri. Setara mana ada diri dia? Lau kusyifa bina la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, pasti dapat nampak sifat ma'ani ni. Segala sifat-sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, wasat, kalam ni. Dah banyak lagi. Ni secara tafsili lah, secara ijma banyak lagi sifat Tuhan. Kita tak boleh nak sakat. Tak boleh nak hinggakan dia. Allah Ta'ala aja yang maha mengetahui berapa kau sifat Allah Ta'ala-nya. Itulah orang panggil sifat sama. Sifat ma'ani. Apa? Sifat yang sungguh lagi ada. Sifatun subutiyatun wujudiyatun. Sifat yang sungguh lagi ada. Bukan sifat sungguh saja tak naik sampai tahap ada, bukan. Sifat sungguh lagi ada. Setara mana ada? Kalau Tuhan buka hijab pasti nampak. Gitu. Jadi kalau kita kata sama ni basar ni artinya melihat. Melihat tu tidak ada diri. Tu melihat tu bukannya ada diri. Melihat bukan ada benda. Amrun i'tibari saja. Tak kena kepada wujudiyah, benda yang sifatun wujudiyah. Tak kena kepada sifat yang sungguh lagi ada tadi. Hanya kena kepada amrun i'tibari. Kalau yang dikira-kira sungguh saja pada akal itu melihat. Jadi bukan kita nak bahas tentang melihat ni. Sebab tu dalam kitab Al-Qaulul Mubin, syarah Arba'inun Nawawi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, jelas disebut oleh Ibnu Hajar bahawasanya Mu'tazilah itu menafikan mabda' bagi sifat. Mabda' bagi sifat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengisbatkan mabadi atau mabda' bagi sifat. Segala sifat-sifat. Sifat-sifat ma'anilah dipanggil mabda' bagi sifat. Tu yang bila bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat-sifat ni, maka Allah Ta'ala tu zat yang maha mendengar, maha melihat, maha berkuasa, maha menentu, maha berkata-kata, maha. Tapi sifat tu ada. Tu mana? Penentu, pekuasa, pengetahuan, pelihat, pendengar, perkata. Mu'tazilah dia nafi. Mu'tazilah tak nafi berkata-kata. Mu'tazilah nafi sifat perkata. Mu'tazilah tak nafi mendengar, melihat. Yang Mu'tazilah nafi itu pendengar dan pelihat. Itu. Kena faham molek. Jadi seeloknya kita terjemahnya dengan pelihat. Ertinya erti basar, pelihat. Itu baru terjemah yang kena kepada diri sifat. Kalau terjemah lihat, itu kena kepada samaratus sifat. Kalau terjemah dengan melihat, itu kena kepada ta'alluq bagi sifat. Jadi setiap daripada terjemah tu ada makna dia berlaku. Sama kalau terjemah makna sifat ma'ani, pelihat. Basar kalau kita terjemah dengan sifat dengan makna sifat ma'ani, pelihat. Basar kita terjemah dengan makna samaratus sifat, lihat. Basar tu juga kalau kita terjemah dengan makna ta'alluq bagi sifat pelihat tadi, dengan makna melihat. Jadi pelihat lain, lihat lain, melihat lain. Nanti ni. Tu. Habis itu. Jadi kalau orang tu hanya mengaji melihat, Allah Ta'ala melihat.
Mu'tazilah pun kata Allah Ta'ala melihat, tak kata Allah Ta'ala buta. Kalau Mu'tazilah kata Allah Ta'ala tak melihat, bukan buta, kafir Mu'tazilah. Tapi dak, Mu'tazilah tak kata Allah Ta'ala buta. Kerana dalam Quran jelas kata tidak ada bodoh Mu'tazilah nak kata Tuhan itu buta. Nah, Tuhan pun sebut dalam Quran basirun, tak ada ayat tadi. Innallaha sami'un basir atau wa huwas sami'ul basir. Nah, disebut dalam Quran Allah Ta'ala tu basir, maha melihat. Pak Mu'tazilah tak kata Allah Ta'ala buta, Allah Ta'ala maha melihat, tapi tidak dengan sifat pelihat. Tidak ada mabda' sifat. Nah, mereka menafikan mabadi'us sifat. Nah, atau mabda'us sifat. Mereka menafikan mabda'us sifat. Lepas tu, innallaha basirun bizatih. Innallaha ta'ala basirun bisam'ihi huwa sifatuh, huwa zatuh. Gitulah. Allah Ta'ala tu maha mendengar, maha melihat. Innallaha basirun bisam'ihi innallaha sami'un bisam'ihi huwa zatuhu. Gitu. Ataupun innallaha sami'un, innallaha basirun bizatihi. Gitu lalu. Itu Mu'tazilah. Innallaha basirun bizatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat dengan zatnya. Gitu. Itu Mu'tazilah. Ada pun kita ahli sunnah wal jamaah ada. Innallaha basirun bi basarihi wal basaru ya sifatun wujudiyatun qadimatun. Itu ila akhirilah. Gitu. Tu. Baik. Jadi Allah Ta'ala tu maha melihat. Innallaha basirun bi basarihi. Allah Ta'ala maha melihat dengan bersepakai di zatnya sifat pelihat. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan mabadi'us sifat atau mabda'us sifat. Gitu. Maka melihat ni barulah orang panggil nak masuk takluk tu. Apakah tugas sifat pelihat yang ada di zat Allah Ta'ala? Tugasnya melihat. Tapi maka melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata. Bukan berhajat kepada mata macam kita ni. Kita pun melihat bukan dengan mata. Tapi secara adatnya Allah Ta'ala letak sifat pelihat kita tu di anak mata. Tu. Tu ramai mana orang ada mata tapi buta. Ada je, bukan tak ada. Jadi secara adatnya pun kita makhluk ni Allah Ta'ala letak sifat pelihat tu di anak mata. Maka kita melihat dengan sifat pelihat yang bersepakai sifat pelihat makhluk kita ni di anak mata. Kita lihat dengan mata. Itu kita makhluk. Allah Ta'ala tidak melihat dengan biji mata. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala bukan jisman. Laisa bi jismin. Allah Ta'ala tu laisa bi jismin. Allah Ta'ala tu bukanlah zatnya dengan jisim. Maka melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata. Tu kita lihat pula dengan bersepakai sifat pelihat kita di anak mata. Kita tak boleh lihat dengan tangan. Cuba tengok. Dan tiada dengan sebab yang ni, dan tiada melihat oleh Allah Ta'ala itu dengan sebab cahaya matahari. Tidak juga. Macam kita walaupun tak buta kerana kita ada sifat pelihat, tapi kalau gelap guguk, tak ada satu cahaya pun masuk, dinding depan mata tiai pun kita boleh langgar, kita boleh tepuh kerana tak nampak. Tu. Maka walaupun ada sifat pelihat kita makhluk ni di anak mata, ada butir mata, ada sifat pelihat di anak mata, tapi kalau tak ada cahaya yang mengena kepada mata kita dan kepada objek yang kita nak melihat, tak nampak. Cuba semalam gelap guguk, tak pun semalam lepas dah malam ni, terang malam ni. Malam ni terang. Duduk dalam bilik gelap, tutup habis lampu, jangan ada satu cahaya pun masuk. Nampak tak berapa ada depan dinding ke berapa tiang elektrik ke berapa? Pasti tak nampak. Maka kerana tu kita lihat dengan biji mata yang ada pada biji mata sifat pelihat kita tu, syarat pula dah kena ada cahaya yang mengena pada mata kita dan objek yang kita nak tengok. Kalau tidak, tak boleh lihat. Allah tidak melihat lagu tu.
Tuh. Nah, tidak Allah Taala tu melihat lagu tu. Neh. Tuh. Bahkan Allah Taala tu nampak walaupun walaupun orang panggil semut hitam yang duduk di atas batu yang hitam di waktu malam yang gelap gogok, Tuhan tetap nampak dengan sifat pelihatnya. Dan tengok, dan ni ataf pada kata matahari. Yang ni, dan tiada melihat oleh Allah Ta'ala tu dengan sebab cahaya pelita. Tidak matahari pun cahaya pelita, cahaya lampu. Dan lainnya ni lain daripada apa-apa orang panggil jenis melihat yang bahasa baharu. Mana? Mesti kena dekat, tak boleh jauh sangat. Macam lah ni mata kita ni ada tak kena cahaya? Ada. Lepas tu benda hak duduk depan mata kita ni jauh, kita kata ada terhalang dengan dinding, ada terhalang dengan apa, dengan apalah hijab, sesuatu yang mendindingi, sesuatu yang menutupi. Maka nampak dak sebelah di sebalik daripada dinding, sebalik hijab tak nampak juga. Walaupun tak buta, ada sifat pelihat di anak mata. Mata kita pun tak rasa apa, pas cahaya pun mengena pada kita dan pada benda tersebut, objek tersebut. Tapi kalau ada dinding atau jauh sangat, maka tetap juga tak nampak. Itu semua tu melihat bahasa makhluk, tidak bahasa Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala melihat dengan bersepakai di zatnya sifat pelihat dengan makna apa? Nyata segala benda yang ada. Nyata segala benda yang ada. Sebagaimana sama' itu, sebagaimana sama' atau Allah Ta'ala mendengar segala benda yang ada, Allah Ta'ala juga melihat segala benda yang ada. Termasuk benda yang ada ni ialah suara. Tu. Jadi Allah Ta'ala bukan hanya mendengar suara, bahkan melihat suara. Itu. Kita tu boleh dengar aja suara. Lihat tak dapat nak lihat suara. Mari ke mana suara? Mari daripada mulut. Lepas tu suara-suara tu sendiri tu menupai di jirim udara ni. Ada udara ni, dia tupai di jirim udara. Dan kita pula ada sifat pendengar tak pekak, boleh dengar aja. Nak lihat suara huruf ni tak boleh. Tetapi Allah Ta'ala boleh lihat suara, boleh lihat benda-benda yang ada. Karena suara tu ada. As-sautu aradun yakumu bil hawa. Bermula suara-suara tu ialah arak, sifat yang kedatangan, yakumu bil hawa, yang menopang pada jirim udara. Maka Allah Ta'ala mendengar tak suara? Mendengar suara. Allah Ta'ala melihat tak suara? Allah Ta'ala melihat suara. Itu. Jadi sifat sama' dan basar ni takluknya sama. Apa? Mendengar dan melihat kepada setiap benda yang ada. Sama ada benda ada tu bangsa qadimnya, seumpama zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala sendiri, atau benda ada tu ialah benda hadis, benda baharu, seperti zat kita, tubuh kita, warna-warna yang ada pada zat-zat jisim-jisim jirim-jirim kita ni. Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Jadi Allah Ta'ala mendengar tak tubuh kita? Allah Ta'ala mendengar tubuh kita. Allah Ta'ala melihat tak tubuh kita? Allah Ta'ala melihat tubuh kita. Gitu. Rambut kita yang hitam tu, Allah Ta'ala tengok rambut, Allah Ta'ala dengar rambut. Allah Ta'ala lihat rambut kita, Allah Ta'ala dengar rambut kita. Allah Ta'ala lihat warna hitam yang ada di rambut kita, dan Allah Ta'ala dengar warna hitam yang ada di rambut kita. Tu. Allah Ta'ala bukan sahaja mendengar suara, tetapi juga melihat suara. Ya, betul. Kerana suara tu pun benda ada. Pendek katanya, sifat samak dan basar, sifat pendengar dan sifat pelihat ni bertakluk kepada tiap-tiap benda yang ada. Tak kira lah benda ada tu bahasa jisim jiring ke atau arak. Tak kira benda ada tu bahasa benda bertokar ke ataupun suara, huruf suara. Tak kira. Allah Ta'ala dengar belaka. Dan tak kira juga benda ada tu bahasa qadim ke,
yakni zat Tuhan dan sifat-sifat Tuhan sendiri, atau hawadis apa baru kau seperti kita zat makhluk dan sifat-sifat makhluk. Jadi setiap benda yang ada pasti Allah Ta'ala nyata kok sifat pendengar dan sifat pelihak dia. Itu wajib kita iktikad lagu tu. Nah, jadi Allah Ta'ala melihat dan mendengar sedia kala lagi apa? Zat dan sifat-sifat dia. Itu dia panggil ta'alluq tanjizi qadim. Nah, itu Allah Ta'ala mendengar dan melihat zat dan sifat-sifat dia. Nah, bila sedia kala lagi zat dan sifat-sifat dia tu bila lagi ada? Qadim, sedia kala lagi, tidak ada permulaan bagi ada. Maka Allah Ta'ala nyata kok sifat pendengar dan pelihak dia akan zat dan segala sifat-sifat dia bila? Tanjizi qadim. Mana? Sedia kala, luluh sedia kala lagi. Luluh sedia kala lagi. Itu dia panggil ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq suluhi qadim tu pula ialah nisbah belum kita makhluk ni ada. Allah Ta'ala tu patut padan dak nak dengar dan nak lihat kita. Patut padan dah kerana dia tak pekak dan dia tak buta. Sebab dia bersepakat dengan sifat pendengar dan pelihak. Maka belum daripada kita ada, Tuhan tu tak dengar tak lihat kita lagi. Ya, secara tanjizi hadis tak lagi. Tapi patut tak Tuhan dengar dan Tuhan lihat kita? Ya, patut dah. Orang panggil suluhi qadim. Gitu. Tu. Tu. Kita sebut dah kan sebelum ni. Dia ta'alluq sifat samad basar ni ada tiga. Tanjizi qadim, suluhi qadim dan tanjizi hadis. Kalau nak dhabit kat, kita baca sikit. Wa'lam, ketahui olehmu, anna akan bahawasanya lis-sam'i wal basari, sabit bagi sifat pendengar dan pelihak itu salah satu ta'alluqatin, tiga segala ta'alluq-ta'alluqnya, segala bidang kuasanya, tiga segala kerja-kerjanya. Gitu boleh juga terjemah gitu. Pertamanya apa? Tanjiziyan qadiman. Pertamanya ialah tanjiziyun qadimun. Apa tanjiziyun qadimun? Luluh sedia kala lagi. Allah Ta'ala dengar dan lihat sedia kala lagi. Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar dan pelihak. Maka Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat sedia kala lagi. Apa? Akan zatnya dan sifat-sifatnya. Kerana zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu sedia kala lagi ada. Wa huwa ta'alluqu bi dzatillahi ta'ala wa sifatihi. Dan ini kerjanya maha mendengar dan maha melihat sedia kala lagi Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat, iaitu akan segala akan zatnya dan segala sifat-sifatnya. Tu lagu tu. Jadi sebab tu innallaha sami'un, innallaha sami'un wa basirun, zatahu bisam'ihi wa basarihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat, akan zatnya dengan sifat pendengar dan sifat pelihaknya. Innallaha sami'un wa basirun, sifatahu bisam'ihi wa basarihi. Boleh kita itu. Ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat, akan segala sifat-sifatnya. Sifatahu akan segala sifat-sifatnya dengan sifat pendengar dan sifat pelihaknya. Bahkan innallaha sami'un wa basirun, sam'ahu wa basarahu bisam'ihi wa basarihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat akan sifat pendengarnya dan sifat pelihaknya dengan sifat pelihaknya dan sifat pendengarnya. Kerana apa? Kerana sifat pendengar dan sifat pelihak tu wujudiah dah, wujudi. Maka Allah Ta'ala tu sifat samad dan basarnya bertakluk kepada benda yang wujudi. Maka Allah Ta'ala mendengar tak sifat pendengar dia, mendengar sifat pendengar dengan sifat pendengar. Allah Ta'ala melihat sifat pendengar dengan sifat pelihak. Allah Ta'ala mendengar sifat pelihak dengan sifat pendengar. Allah Ta'ala melihat sifat pelihak dengan sifat pelihaknya. Gitulah. Itu orang panggil ta'alluq tanjizi qadim.
wasuluhiyun atau wasalahiyan qadiman atau wasuluhiyun qadimun. Yang keduanya ialah takluk suluhi qadim. Apa suluhi qadim? Patuk padan sedia kala lagi Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Mana? Wahuwa ta'alluku bina qabla wujudi dina. Nah, qabla wujudina. Maknanya Allah sebelum kita ada, Allah Ta'ala tu layak dah, patut pada dah nak melihat, nak mendengar kita. Dengar tak lagi, lihat tak lagi kita, tak lagi lah sebab kita tak ada. Kalau kita tu coding, berat lah. Dan kita kan baru. Baru dengan makna ada permulaan bagi ada. Berarti sebelum daripada ada, kita tak ada. Masa kita tak ada tu, adakah Tuhan pekak? Tak pekak. Tuhan maha mendengar dan maha melihat. Jadi, bila Tuhan tak pekak, Tuhan maha mendengar, maha melihat kerana bersepakat di zat dia sifat pendengar dan sifat pelihat. Mana dengar Tuhan tu patut dah, layak dah nak mendengar dan nak melihat kita. Dengar tak lagi, lihat tak lagi kita, tak lagi sebab kita tu tak ada lagi, kita baru. Faham molek? Bukan sifat Allah Ta'ala tu baru tak. Takluk dia mendengar melihat kita yang baru tu, yang baru. Bukan sifat tu baru. Kena faham molek tu ni. Tu. Ustaz yang Allah dapat lihat tu sifat ma'ani ke? Iyalah kalau takluk tanjizi qadim kat sifat-sifat ma'ani pun masuk jugalah. Masuk jugalah. Allah Ta'ala melihat sifat-sifat ma'ani dia. Memang sedia kala lagi Allah Ta'ala lihat tanjizi qadim. Kerana sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala tu ada tak? Ada. Maka takluk sifat samad dan basar ni bertakluk kepada tiap-tiap benda yang ada. Sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala tu ada tak? Ada. Bermakna Allah Ta'ala melihat dan mendengar tak sifat-sifat ma'ani dia? Dengar dan lihat. Hatta pada sifat pendengar dan sifat pelihat tu sendiri, Allah Ta'ala mendengar dan melihat dengan sifat pendengar dan pelihat. Itu lagi tu. Yang ketiganya tanjiziyan hadisan atau tanjiziyun hadisun. Apa? Takluk sifat samad dan basar yang ketiga. Hija sifat samad dan basar, pendengar dan pelihat yang ketiga tu. Yang ketiganya ialah baru luluh, baru mendengar dan baru melihat. Bila? Iaitu at-ta'alluqu bina ba'da wujudina. Iaitu melihat dan mendengar akan kita setelah daripada kita ada. Selepas kita ada, kita baru ada, maka baru Tuhan lihat kita sekarang. Kita bukan kodeng, kita baru. Maka sebelum daripada kita ada tu, bukan Tuhan tu buta, Tuhan pekak. Tak, Tuhan maha mendengar dan maha melihat. Dah kerana ada di zat dia sifat pendengar dan sifat pelihat, mustahil pekak, mustahil buta. Lepas tu Tuhan maha mendengar, maha melihat. Tuhan lihat dah kat kita, Tuhan dengar dah dekat kita. Tak lagi sebab kita tak ada. Bila Tuhan dengar kita, Tuhan lihat kita, lepas kita dijadikan oleh Tuhan, Tuhan mendengar dan melihatlah kita. Orang panggil apa? Takluk tanjizi ke dan tanjizi hadis. Habis. Tu jadi takluk tu hak mutaaddidah. Sifat satu je. Sifat orang panggil sifat pendengar dan sifat pelihat. Tapi melihat dan mendengar, hak tu bukan satu dah. Banyak. Tu sifat melihat dan mendengar tu banyak. Hak satunya pendengar dan pelihat. Habis itu. Baik, lawan bagi sifat pelihat tu buta. Tu tengok. Jadi bukan lawan bagi sifat pelihat tu tak melihat. Kerana orang hak tak melihat macam kita. Kita pejam mata, tak melihat. Buta ke? Tak buta. Macam Allah Ta'ala, kalau makhluk hak belum dia jadikan lagi, maka dia tak melihat dak makhluk dia. Tak melihat lagi lah sebab makhluk tu tak ada. Nak melihat guna kalau melihat makhluk hak tak ada, tak kena lah kerana melihat dan mendengar ni kepada benda yang ada. Makhluk hak dia belum cipta lagi, nak ada guna tak ada lagi. Maka Tuhan tak melihat, Tuhan tak melihat, tak mendengar lah makhluk hak belum dicipta, belum diadakan lagi. Apa tu bekak Tuhan? Buta Tuhan? Tak buta, tak bekak. Kenapa? Kerana sifat tu ada di zat dia, sifat pendengar dan pelihat. Tu bezalah tu. Tu lawannya buta. Sebab tu bukan melihat lawan bagi buta, pelihat tu lawan bagi buta. Melihat lawannya tak melihat lah. Bila tentu tak melihat tu buta. Gitu. Allah melihat dan mendengar tu sentiasa dah Ustaz. Kalau pada hawadis, ya gini, hawadis tu apa? Benda baru kan? Jadi benda baru artinya benda hak ada permulaan bagi ada.
Nah, dan ada akhir bagi ada. Jadi sebelum hawadis tu ada, dia tak ada. Maka Allah Ta'ala mendengar tak, melihat tak hawadis yang belum, benda baru yang belum diadakan, belum dicipta. Tak dengar, tak lihat. Lepas tu pekak tu buta tu ada. Tuhan maha mendengar, maha melihat, patut pada dah dengar dan lihat. Itu dia panggil takluk suluhi qadim. Gitu. Nah, mak pak kita atau tok nenek kita hak tak ada dah meninggal dunia. Di alam dunia ni, Tuhan tak dengar dan Tuhan tak lihat. Tok nenek kita hak tak ada dah di alam dunia. Tapi Tuhan dengar dan Tuhan lihat tok nenek kita duduk di alam barzakh. Lagu tu. Nak ni. Jadi Allah Taala melihat dan mendengar itu senantiasa dak. Senantiasa nisbah kepada takluk tanjizi qadim. Nah dah. Tapi tidak senantiasa kepada makhluk. Nah, kenapa? Kerana melihat makhluk tu ada kedak lagi. Kalau makhluk tu ada dah diciptakan dah oleh Tuhan, maka senantiasa Allah Taala mendengar dan melihat kepada makhluk tersebut. Kalau makhluk hak belum Allah Taala buat lagi, mana? Cucu cicit ciak kita tak ada lagi lah ni. Cicit kita tak ada lagi, ciak kita tak ada lagi. Jadi Allah Taala mendengar tak lagi cicit kita, ciak kita, zat dia, tubuh badan dia, tak lagi. Tapi pekak kau tu ada, patut pada Tuhan dengar. Kenapa? Kerana Tuhan bersifat dengan sifat pelihat dan pendengar. Sebab tu takluk dia ada 3. Tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Tapi sifat pelihat, sifat pendengar Tuhan senantiasa ada di zat Tuhan. Lagu tu. Jadi faham jangan buat pening ni. Tengok Puan Zainora kata gua nanti. Tanjizi qadim, Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat dengan sifat pendengar dan sifat pelihat. Dan Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat sifat pendengar dan sifat pelihat. Bukan hanya sifat saja puan. Zat Allah Ta'ala yang qadim pun Allah Ta'ala dengar, dan segala sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala ada dengar dan lihat. Termasuklah sifat pendengar dan sifat pelihat tu sendiri. Wujudiyah. Sifat pendengar dan sifat pelihat pun wujudiah, maka Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat juga sifat pendengar dan sifat pelihat dia dengan sifat pendengar dan sifat pelihat dia. Jadi tanjizi qadim tu maknanya Allah Ta'ala maha mendengar akan zatnya dan segala sifat-sifat ma'aninya. Gitu. Suluhi qadim maknanya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat makhluknya sebelum kita wujud. Yang ni sebelum diciptakan. Boleh, betul dah tu. Sebelum diciptakan lagi sedap. Yang ketiganya tanjizi hadis, Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat setiap benda yang ada setelah kita dilahirkan, maknanya setelah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Okey dah tu. Perbetul sikit-sikit lah. Okey dah tu. Baik. Wa iyyakum. Lawannya buta. Sebab tu lawan dia buta, bukan lawannya tak melihat. Kerana melihat tu lawannya tak melihat. Kalau buta lawannya pelihat. Mana tidak ada mabda' bagi sifat. Tu. Mustahil, memanglah buta tu mustahil. Hak kita nak iktikadnya istihalah. Gitu. Mustahil Allah Ta'ala itu buta. Memanglah Allah Ta'ala buta tu mustahil. Hak kita nak pegangnya apa? Istihalah Allah Ta'ala itu buta. Itu yang panggil istihalatul mustahil. Kita kena baiki tu. Supaya kitanya tidak mari keliru. Kata mustahil qadim hanya gitu. Nah, hendaknya mustahil Allah Ta'ala itu buta, yakni istihalah Allah Ta'ala itu buta, yakni tentu tidak Allah Ta'ala itu buta. Itu Allah Ta'ala itu buta, mustahil lah. Sebab apa? Sebab kita tu hukum dengan istihalah. Itu orang panggil istihalatul mustahil. Tentu tidak Allah buta. Allah tak buta tu orang panggil wajib kita kena iktikad. Bukan iktikad Allah buta, bukan. Itu lagu tu. Kalau orang ngaji mustahil qadim Allah Ta'ala buta sedia kala lagi. Bukan. Allah Ta'ala tu tak buta. Bila lagi Allah Ta'ala tak buta? Sedia kala lagi Allah Ta'ala tak buta. Itu orang panggil tak buta tu istihalatul mustahil. Bukan mustahil. Itu. Hanya wajib melihat selama-lamanya. Wajib Allah Ta'ala tu bersepakai dengan sifat pelihat selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan melihat tu pun selama-lamanya juga. Kenapa? Kerana iktibar tanjizi qadim selama-lama. Qadim ke tanjizi qadim? Kan selama-lama. Iktibar pada tanjizi hadis itulah barulah tak selama-lamanya. Tetapi
adanya suluhi qadin, patut padan sedia kala. Bukan makna buta dan pekak, tidak. Kemudian kita akan sambung pula insya-Allah dalil sifat basar. Adapun dalil melihat, yakni adapun dalil yang menunjuk mesti Allah Taala bersifat dengan sifat pelihat dan tentu tidak Allah Taala itu buta, ialah firman Allah Taala, innallaha basirun bil ibad, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.